Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat, penonton dan pendengar pembentangan saya pada hari ini. Tajuk pembentangan saya berkisar tentang penterjemahan idiom bahasa Inggeris ke bahasa Arab, analisis terhadap novel Sherlock Holmes karya Arthur Conan Doyle. Saya Ahmad Bashir Yazid. Kajian ini adalah hasil kerjasama dengan penyelidik saya merangkap pensyarah yang saya hormati, Dr. Lubna Abdul Rahman. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, kita lihat dahulu intipati atau kandungan pembentangan saya pada hari ini. Bermula dengan pendahuluan, diikuti dengan objektif kajian, sorotan literatur, metodologi kajian, analisis kajian, dan akhir sekali, penutup. Kita mulakan dengan pendahuluan, bahasa, budaya, dan idiom. Sapir 1921 mendefinisikan bahasa dengan kaedah bukan naluri untuk manusia menyampaikan idea, emosi dan keinginan melalui ciptaan simbol-simbol yang lahir secara sedar. Ozlem dan lain-lain 2014. Bahasa dan budaya adalah dua entiti yang saling berkait rapat. Dalam penterjemahan di antara dua bahasa, ruang lingkupnya adalah mencakupi khazanah budaya dan masyarakat. Khairunnisa Said Ibrahim 2008. Bahasa merupakan alat komunikasi manusia. Adelnia dan Desterji 2011. Idiom merupakan satu daripada cabang perluasan bahasa yang sangat berkait rapat dengan budaya. Said 2012. Acapkali, makna ungkapan idiom tidak digambarkan pada patah perkataan yang membentuknya. Seterusnya, kita lihat pula kepada objektif kajian. Objektif kajian ini ada dua. Yang pertama, mengenal pasti idiom bahasa Inggeris yang terdapat dalam novel Sherlock Holmes karya Arthur Conan Doyle. Yang kedua, menganalisis ketepatan terjemahannya ke bahasa sasaran iaitu bahasa Arab. Seterusnya, kita lihat pula kepada suratan literatur. Chen 2009. Idiom adalah suatu ungkapan yang mengandungi nilai budaya. Said 2012. Ungkapan ini mempunyai pengertian baharu yang berlainan dengan pengertian literalnya dan mengandungi sesuatu yang kurang jelas berkaitan sesuatu budaya. Lafta 2015. Idiom menjadi satu permasalahan besar dalam bidang penterjemahan. Jackson 1996 menjelaskan bahawa terdapat beberapa ciri utama idiom. Yang pertama, makna bagi suatu ungkapan idiom tidak boleh didapati daripada perkataan-perkataan yang membentuknya. Yang kedua, makna bagi ungkapan idiom tidak berbentuk literal. Dan yang ketiga, idiom ialah ungkapan berbentuk tetap. Arishan 2015 dan lain-lain, permasalahan dalam penterjemahan idiom terjadi kerana kurangnya jumlah padanan ungkapan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Khalil 2018 dan lain-lain, cadangan utama yang dikemukakan dalam menterjemah ungkapan idiom adalah dengan cara parafrasa. Adelnia dan Desterji 2011 ada menyatakan 5 cadangan strategi menterjemah ungkapan idiom. Yang pertama, mendatangkan padanan setara pada bahasa sasaran. Yang kedua, mendatangkan padanan tidak setara pada bahasa sasaran tetapi mengandungi makna yang sama pada bahasa sumber. Yang ketiga, parafrasa. Yang keempat, terjemahan literal. Dan yang kelima, menggugurkan ungkapan idiom. Seterusnya, kita lihat pula kepada metodologi kajian. Kajian ini merupakan kajian berbentuk kualitatif. Analisis huraian diterangkan secara deskriptif dan kajian ini mengguna pakai kerangka teori terjemahan berdasarkan makna Larson 1984 dengan melihat kepada bahagian penterjemahan yang bermula dengan bahasa sumber, teks yang akan diterjemahkan, kemudian penafsiran makna dan makna, seterusnya pengungkapan kembali maknanya dan yang terakhir terjemahan kepada bahasa sasaran. Tiga kamus yang akan diguna pakai dalam kajian ini iaitu yang pertama sekali theveryDictionary.com iaitu kamus bahasa Inggeris.
Yang kedua, idiom dictionary English Arabic, iaitu kamus bahasa Inggeris bahasa Arab. Dan yang ketiga ialah almaani.com, iaitu kamus bahasa Arab. Seterusnya, kita beralih pula kepada analisis kajian. Dalam pembentangan kali ini, 5 bahan ataupun ungkapan idiom diketengahkan. Dalam menganalisis bahan-bahan ataupun ungkapan idiom ini, ada beberapa proses yang kita akan lalui, iaitu yang pertama sekali, kita akan mengenal pasti ungkapan idiom. Dan seterusnya, kita akan lihat situasi yang terlibat. Dan seterusnya, kita akan lihat makna dari kamus bahasa sumber, iaitu bahasa Inggeris, ataupun kamus dalam dua bahasa, iaitu Inggeris Arab, ataupun kamus dalam bahasa Arab. Dan akhir sekali, kita akan lihat komentar. Kita akan teliti satu demi satu. Kita mulakan dengan yang pertama. Ungkapan idiom yang pertama sekali ialah lost heart, yang diterjemahkan kepada faqdal amal. Situasinya ialah seorang lelaki dalam keadaan sedang menunggu dan memikirkan secara dalam di sebuah bilik, dan kemudiannya berputus asa tidak berapa lama selepas itu. Dalam kamus bahasa Inggeris, iaitu thefreedictionary.com, menjelaskan bahawa ungkapan idiom lost heart bermaksud keadaan satu individu yang tidak bersemangat dan tawar hati dengan apa yang berlaku. Dalam kamus dua bahasa, lost heart bermaksud keadaan satu individu yang sudah lemah tekadnya dan kecewa. Contohnya, don't lose heart, there's still a chance of winning. Dalam kamus bahasa Arab pula, faqadal amal membawa maksud putus asa ataupun kecewa. Komentar, penterjemah mengemukakan padanan setara bagi ungkapan idiom lost heart seperti yang tertera di dalam jadual, walaupun bentuknya tidak mirip. Kita lihat pula kepada ungkapan idiom yang kedua, iaitu give you my word, yang diterjemahkan kepada a'taitukah kalimati. Situasinya ialah seorang individu memberikan janjinya untuk menyimpan rahsia yang bertujuan untuk meyakinkan individu kedua. Dalam kamus bahasa Inggeris, give you my word bermaksud terdapat di dalam kata-katanya jaminan untuk berpegang teguh pada janji yang dimeterai. Dalam kamus bahasa, keadaan satu individu yang memberikan janjinya. Contohnya, I give you my word of honor that I will leave as soon as I have spoken to him. Dalam kamus bahasa Arab, a'taitukah kalimati tidak terdapat ungkapan khas seperti berikut, akan tetapi terdapat ungkapan a'talahul kalimah yang bermaksud membenarkannya untuk berkata. Komentar, pengkaji mencadangkan menggunakan strategi parafrasa dengan menggunakan pakai ungkapan a'iduka berbanding a'taituka kalimati. Hal ini demikian kerana penggunaannya lebih tepat dengan konteks bahasa Arab. Kita lihat pula kepada contoh yang ketiga ataupun ungkapan idiom yang ketiga, send my heart to my mouth, yang diterjemahkan kepada arsala qalbi ila fami. Situasinya ialah seorang individu berada di tempat yang sunyi sepi dan sayup-sayup dia terdengar suara yang ditakutinya, lalu tidak mahu mendengarnya. Dalam kamus bahasa Inggeris, send my heart to my mouth membawa maksud perasaan tidak keruan atau bimbang atau perasaan ketakutan yang melampau akibat kewujudan seorang individu atau sesuatu benda. Dalam kamus dua bahasa, keadaan satu individu yang ketakutan atau kebimbangan. Contohnya, my heart was in my mouth when I sat for the exam. Dalam kamus bahasa Arab, asal qalbi ila fami tidak ada ungkapan khas seperti berikut. Jadi komentar, pengkaji berpandangan terjemahan yang dikemukakan penterjemah kurang tepat kerana menggunakan strategi terjemahan literal. Berlaku kehilangan makna disebabkan penterjemahan literal tersebut. Pengkaji mencadangkan dua strategi, sama ada parafrasa atau menggugurkan ungkapan idiom tersebut. Kita lihat pula kepada ungkapan yang berikutnya, ungkapan idiom yang berikutnya, iaitu come to life, atau yang diterjemahkan kepada adat ilal hayah. Situasinya, seorang perempuan berada dalam keadaan tidak sedar disebabkan dadah. Beliau kemudiannya tersedar semasa orang ramai membawanya ke kereta api. Dalam kamus bahasa Inggeris, come to life bermaksud keadaan tersedar selepas pingsan atau tertidur atau sebagainya. Ungkapan ini juga membawa maksud sesuatu yang kaku menjadi hidup dan boleh bergerak-gerak. Dalam kamus dua bahasa, keadaan satu individu yang baru menjalani kehidupan. Contohnya, I seldom come to life before mid-morning. Dalam kamus bahasa Arab,
Menyatakan ada ilal hayah bermaksud keadaan seseorang yang kembali hidup atau kembali bernyawa atau kembali sedar. Komentar. Penterjemah telah menggunakan padanan setara semasa menterjemah ungkapan idiom come to life. Situasi ini menggambarkan keadaan seseorang individu yang kembali hidup selepas tidak sedar atau mati. Seterusnya kita lihat pula kepada contoh yang berikutnya ataupun ungkapan idiom yang berikutnya. To get rid of yang diterjemahkan kepada takhallasa min. Situasinya ialah seorang lelaki sedang memikirkan cara supaya misinya untuk membunuh berjaya. Dalam kamus bahasa Inggeris, to get rid of membawa maksud perihal melepaskan sesuatu atau menghapuskan sesuatu. Dalam kamus bahasa, to get rid of membawa maksud perihal menghapuskan sesuatu yang tidak diingini atau sudah tidak diperlukan. Contohnya, we are going to get rid of our old car. Dalam kamus bahasa Arab, takhallasa min bermaksud perihal menghapuskan sesuatu yang tidak diingini. Komentar. Penterjemah menggunakan strategi padanan setara dan penggunaannya bertepatan dengan makna ungkapan idiom bahasa sumber iaitu to get rid of. Seterusnya, kita lihat pula kepada dapatan kajian. Terdapat terjemahan yang dikemukakan bagi ungkapan idiom dari bahasa Inggeris ke bahasa Arab yang tidak bertepatan. Penterjemah telah mengemukakan pelbagai strategi terjemahan untuk memberikan padanan yang bertepatan rentetan daripada ketiadaan ungkapan idiom tersebut pada bahasa sasaran seperti padanan setara iaitu to get rid of, takhallasa min atau terjemahan literal, send my heart to my mouth, arsala qalbi ila fami dan lain-lain lagi. Sebahagian kecil penterjemahan ungkapan idiom tidak bertepatan dengan makna yang sebenarnya. Malah terdapat terjemahan yang tidak memberikan makna yang dikehendaki oleh bahasa sumber dan menyebabkan berlakunya kehilangan makna. Akhir sekali, kita lihat pula kepada penutup. Penterjemahan ungkapan idiom memerlukan pengetahuan yang mendalam dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran. Pelbagai strategi terjemahan boleh digunakan pakai semasa menterjemah ungkapan idiom, termasuklah padanan setara dan parafrasa. Penghayatan kepada budaya bahasa sumber dan sasaran memungkinkan penterjemahan yang berkualiti. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.